Dan umat Islam di Malaysia sedang menyeksa. Jangan main-main tuan. Peranan netizen Malaysia sangat dahsyat. Saya nak bagi contoh. Kalau netizen Malaysia serang page seorang ustaz, apa jadi kat ustaz? Ustaz tu down. Semua orang tahu. Kalau netizen tak puas hati, netizen Malaysia bila tak puas hati dengan seorang ahli politik, apa jadi kat ahli politik? Boleh down. Sebab suara netizen Malaysia yang keramat. Suara rakyat Malaysia yang keramat. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsya Widianti Putri. Hari ini kita akan mendengarkan pernyataan dari Ustadz Mohib Qauli tentang kesan-kesan dari tentara bawang Malaysia. Nah, aku baru tahu kalau netizen Malaysia itu dinamakan tentara bawang Malaysia, guys. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @alsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Media Alhamdulillah. Rahmati Allah, kuliah ringkas tapi saya kuliah ringkas kemaskan beberapa poin. Yang pertama, yang paling utama, syabas dan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia, netizen Malaysia yang banyak memberi sokongan dan support kepada perjuangan rakyat Palestin. Wallahi tuan, usaha yang dilakukan oleh setiap seorang rakyat Malaysia yang menghantar komen yang berbentuk sokongan dan memberi sebarang lukisan ataupun gambaran yang menjatuhkan moral orang Yahudi, netizen yang buat sebarang komen terhadap Israel Defense Ministry, yang serang Kementerian Pertahanan Israel, sahabat-sahabat netizen Malaysia yang melangsungkan peperangan psikologi terhadap di Instagram orang Yahudi. IDF ya. Demi Allah saya cakap, peranan kamu sangat saya sokong. Peranan kamu sangat mulia. Tuan-tuan rahmati Allah, bayangkan ada orang Islam kita takut. Ada orang Islam kita takut nak komen dia kata, nanti diserang negara kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Perjuangan umat Islam di Palestin memberikan kita sinar harapan baru. Rakyat Islam di Palestin, di Baitul Maqdis, menunjuk kepada kita satu contoh tauladan di mana jangan takut. Tuan-tuan rahmati Allah, orang Yahudi ni bangsa paling takut di dunia. Siapa yang kata? Allah kata, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Baqarah, وَلَتَجِدَنَّهُمْ. Cuba cari ayat ni kalau tak silap, ayat 94. Ayat 94, 93. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Tuan-tuan rahmati Allah, orang Yahudi ni dia nak hidup, tak kisah hidup hina, hidup dalam penghinaan, hidup bawah tanah, tapi dia nak hidup. Beza kita orang Islam dengan orang Yahudi, satu, kita tak takut tuan-tuan. Kita umat yang berani. Orang Islam dia tak ada, sama ada menang ataupun mati syahid. Ya, saya tahu tuan-tuan, umat Islam tak takut. Tapi yang takut orang yang sayang dunia. Orang yang sayang dunia, sayang duit, sayang harta, memang dia takut. Tapi kita orang Islam di Malaysia, insya-Allah kita tak takut tuan. Di Malaysia, di negara Arab, di Jordan, di Syria, ramai yang support perjuangan rakyat Palestin. Jadi jangan takut. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut yang akan timpa kita Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Apa yang akan timpa kita, perkara yang akan jatuh atas kita, benda Allah takdir. Jadi kita kena redha. Allah Subhanahu wa taala sebut, tengok ayat ni. Allah Subhanahu wa taala sebut, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Ayat 50 surah At-Taubah.
qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Yang akan menimpa kita hanya yang Allah dah takdir. Telah tertulis. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Tuhan kita Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Apa yang mereka nak takutkan kita? Orang Yahudi, dia sebenarnya tuan, dia ada perang saraf. Dia penakut, tapi dia nak kita lagi takut daripada dia, maka baru dia menang. Tapi kita tak takut. Bayangkan tuan, kita bila buang perasaan takut. Hatta nak komen dalam Facebook, ada orang Islam kita takut. Oh jangan, nanti dia serang masjid kita. Tuan-tuan rahmati Allah, dia tak akan serang kita. Dia dengan budak-budak Palestin yang tak ada senjata. Budak-budak orang Yahudi pun takut. Orang Yahudi tuan penakut. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hashr, la yuqatilunakum jami'a illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. La yuqatilunakum jami'a. Orang Yahudi tuan tak akan boleh memerangi kita dalam keadaan bersatu. Dia tak bersatu. Allah Subhanahu wa taala kata surah Al-Hashr, la yuqatilunakum jami'a. Mereka tak akan berani memerangi kamu sekaligus. Dia tuan, umat Islam yang 2 bilion. Kalaulah umat Islam bersatu padu, dan insya-Allah inilah sinar harapan baru yang Palestin, rakyat Palestin bagi kat kita. Tengok kita di Malaysia, alhamdulillah kita bersatu tuan sekarang ni. Kita bersatu, kita lupakan persengketaan. Letaklah isu politik tepi, letaklah isu nak tuduh orang gini gitu. Letaklah. Kita boleh bersatu insya-Allah tuan atas dasar sayang agama Allah, sayang kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atas dasar persaudaraan. Atas dasar persaudaraan dengan saudara kita di Malaysia. Sebab itulah saudara kita di Palestin. Sebab itulah saya tetap kagum dengan rakyat Malaysia yang berani. Kita tuan, orang kata Allah, tengok. Ada 2 golongan. Ada golongan yang takut sangat. Jangan. Nanti keamanan negara kita akan terjejas. Janganlah kita komen kat page-page orang Yahudi. Tuan-tuan rahmati Allah. Ni satu golongan. Satu golongan lagi, Allah apalah sangat. Komen je lah. Setakat komen kat Facebook, kat media sosial. Apalah kesan sangat. Tengok kita ada 2 golongan. Tuan-tuan rahmati Allah. Jangan kita memperlekikan peranan rakyat Malaysia dan netizen yang sedang melancarkan peperangan saraf dan peperangan psikologi. Peperangan minda. Dia jatuhkan moral orang Yahudi. Kita jangan memperlekikan. Satu peranan yang cukup mulia yang saya melihat. Masya Allah. Wallahi saya kagum. Saya sendiri pun tak tahu macam mana nak ikut. Tapi saya tak boleh sokong walaupun satu kalimah. Unsur akhaka al-muslim walau bi kalimah. Support saudara orang Islam awak walaupun satu kalimah. Awak takut apa? Allah Subhanahu wa taala kata, tengok. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kita ada 2 husnayain. Imma nasr wa imma syahadah. Kita tak ada pilihan. Sama ada menang, hidup mulia, hidup dengan karamah dan izzah, ataupun mati syahid. Bukan kita nak mati syahid pun, tuan-tuan rahmati Allah. Kita duk makan nasi, kejap lagi kita pergi makan nasi. Tak ada apa kita. Tengok umat Islam di Gaza, di rumah mereka runtuh. Anak mereka dah mati syahid. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, subhanallah. Mereka sabar, mereka tabah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allah bi'adzabin min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Ayat 51 kalau tak silap. Surah At-Taubah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allah bi'adzabin min 'indihi أو بأيدينا. Kata kepada orang Yahudi, wa nahnu natarabbasu bikum, kami pun sedang menanti saat, wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allah bi'adzabin min 'indih. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka. Allah bersama kita. Ya, saya yakin kalau kita bersama Allah, wala yansuranna Allahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Wala yansuranna Allah. Allah Subhanahu wa taala sumpah Allah akan memberi kemenangan kepada mereka yang beri kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuruh. Siapa yang memberi kemenangan kepada agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bagi kemenangan kepada dia. Kalau Allah bersama itu janji Allah kan.
Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersama perjuangan umat Islam di Palestin, siapa lagi nak bantu Israel? Amerika tak ada benda, tuan-tuan. Jangan risau, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itulah iman tu penting. Iman, the faith. Iman penting banget. Iman kepada Allah. Iman kepada Quran. Iman kepada sunnah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allah bi'adzabin min indih. Kami sedang menanti saat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab. Au bi aidina, ataupun dengan tangan kami. Kita sendiri pun akan, insya-Allah, umat Islam di Palestin sedang umat Islam di Palestin sedang memberi siksa dan azab kepada orang Yahudi. Dan umat Islam di Malaysia sedang menyeksa. Jangan main-main, tuan-tuan. Peranan netizen Malaysia sangat dahsyat. Saya nak bagi contoh. Kalau netizen Malaysia serang page seorang ustaz, apa jadi kat ustaz? Ustaz tu down. Semua orang tahu. Kalau netizen tak puas hati, netizen Malaysia bila tak puas hati dengan seorang ahli politik, apa jadi kat ahli politik? Boleh down. Sebab suara netizen Malaysia yang keramat. Suara rakyat Malaysia yang keramat. Dah masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya tak boleh panjang sebab orang Islam nak bersiap sedia untuk salat zuhur, insya-Allah. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Insya-Allah perjuangan rakyat Islam Palestin yang kita saksikan di Baitul Maqdis, di Gaza adalah satu harapan baru, satu cahaya baru, satu sinar yang berikan yang buat kita tengok sekarang ni apa kesan dia? Kita dah bersatu. Rakyat Malaysia dah lupa sengketa yang lama. Tuan-tuan rahmati Allah, lupalah letakkan sengketa politik di tepi. Tak payah cara sangat politik ni. Lupa segala sengketa dan ikhlaskan niat kerana Allah. Ikhlaskan niat kerana Allah. Ikhlaskan niat kerana Allah, bukan kerana politik, bukan kerana nak naikkan nama. Umat Islam di Palestin, wallahi tuan-tuan, mereka korbankan nyawa demi seluruh umat Islam, demi Masjid Al-Aqsa, demi Allah dan demi kita. Dan alhamdulillah, rakyat-rakyat Malaysia, netizen yang biasa mengorbankan Facebook mereka. Tak apa. Bukan mudah. Kalau Facebook kita kena blok, saya rasa Facebook saya pun ada masalah juga ni. Sebab saya tak nampak orang komen langsung, tak nampak komen orang, tak tahu apa dia jadi. Saya cuba nanti tengok orang like dan love je. Barakallahu fikum. Jadi jangan memperlekehkan peranan netizen Malaysia yang sangat murni. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, bila rakyat Malaysia memberi sokongan moral, ya Allah, sangat penting. Satu kalimah, satu komen awak tulis, I'm with you Palestinian. Masya Allah, orang Palestin rasa bangga. Ya, satu kalimah. Orang pandang remeh. Apa sangat komen. Tak, tuan-tuan. Komen ni memberi impak yang sangat tinggi kepada rakyat Palestin. Masya Allah, umat Islam di Malaysia bersama kami. Ya Allah, mereka happy, saya tahu. Saya baca juga komen-komen rakyat Palestin. Kata, ya Allah, umat Islam di Malaysia bersama kami. Ya, kita nak sampai kat sana tak boleh. Antara komen yang sangat saya suka, dalam page saya ada seorang netizen, saya tak tahu nama dia. Masya Allah, dia kata, Ustaz, kita tak boleh nak angkat senjata. Tak, tuan-tuan. Kita tak boleh nak angkat senjata. Kita tak pandai. Tapi kalimah kita senjata. Kadang-kadang kalimah kita sebut senjata. Senjata bagi orang Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "A'zamul jihad kalimatu haqq 'inda sultanin jair." A'zamul jihad, jihad yang paling atas, kalimah. Kalimah benar. Awak sebut kalimah benar depan pemerintah yang zalim, satu jihad. Bayangkan. Bayangkan, tuan-tuan. Subhanallah. Tahniah sekali lagi kepada netizen Malaysia. Tahniah. Dan jangan takut. Dan kena ingat, perjuangan rakyat Palestin satu perjuangan yang murni kerana mereka, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim idza yasha'u laqadir." Udhina, surah Al-Hajj kalau tak silap ayat 39. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum qutilu. Tengok. Wa anna Allah ala nasrihim. Kalau tak silap ayat berapa? Nah. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Ayat 39 surah Al-Hajj. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebenaran kepada mereka yang dizalimi, mereka yang dihambak keluar daripada tanah sendiri, mereka yang diserang, mereka yang dirampas tanah dia. Tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Udhina lilladzina yuqatalun biannahum zulimu." Mereka yang diserang, mereka yang dizalimi, mereka yang dirampas tanah dia dirampas, negara dia diceroboh, anak dia jadi mangsa. Kita, tuan-tuan, kita kat Malaysia, kalau orang nak ceroboh negara kita, apa kita buat? Soalan.
tapi tak ada komen langsung. Tak tahu kenapa. Teman-teman rahmati Allah, kita kalau orang nak kacau negara kita Malaysia, apa kita buat? Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kebenaran supaya kita mempertahankan tanah air kita. Betul tak? Allah kata, "Udhina lilladzina yuqatalun." Mereka yang diserang, mereka dimusuhi. Kalau musuh masuk negara kita, takkan kita nak bagi kek, nak bagi teh tarik? Oh tak apa, tak apa. Mari, perompak mari rumah kita. Takkan kita kata, perompak mari, tak apa, aku hidai nasi daging, minum air teh tarik. Tak apa. Lepas tu dia pergi rampas tanah kita, rogol anak kita. Takkan kita nak sambut tuan? Sebab tu Allah kata, "Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Mereka yang diperangi, mereka yang diceroboh negara mereka, Allah benarkan mereka untuk mempertahankan diri dan memperjuang kerana Allah dan kerana negara sendiri. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Mereka yang dihambak keluar daripada negara mereka tanpa hak. Umat Islam di Palestin tuan, mereka dimusuhi, diperangi satu dunia. British, France, semua jahat tuan. Mereka jual tanah umat Islam Palestin, jual kepada Zionis, kepada orang Yahudi. Dan jangan lupa, kalau orang bertikai, tak boleh laknat Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala laknat mereka. Bukan Israel, Bani. Saya nak jawab. Bani Israel. Allah kata, "Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam." Surah Al-Ma'idah. Kalau tak silap, ayat 78. Cuba tengok. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang kafir di kalangan Bani Israel atas lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa AS. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kaum yang banyak melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, barakallahu fikum, teruskan perjuangan kamu di media sosial. Saya support setiap netizen Malaysia. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan, memberikan rezeki kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyokong perjuangan umat Islam di Palestin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Jangan lupa kita bersiap untuk salat zuhur insya-Allah taala, dan minta maaf banyak. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Saya sayang semua netizen Malaysia yang memberi sokongan kepada saudara mereka di Palestin. Maafkan saya banyak kalau saya silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu dia tadi kesan-kesan dari Ustadz Mohib kepada tentara bawang Malaysia, yang dimana dia memberikan pesan kepada kita untuk terus berjihad di jalan Allah, berjihad melalui sosial media yang kita punya untuk menjatuhkan mental-mental dari para Zionis. Aduh, takut banget nih untuk komen, takut diserang sama orang-orang yang pro ke Israel. Jadi jangan pernah takut untuk itu. Yang perlu kita tanamkan adalah sudah tertulis di Al-Quran bahwa Israel itu penakut. Jadi jangan pernah takut sama orang-orang yang pro Israel. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti sih. Jadi harapan aku juga semoga seluruh umat Islam itu bersatu untuk Palestina, bersatu untuk kemenangan Palestina. Tetap gunakan sosial media teman-teman untuk mengganggu psikis dari tentara Zionis, orang-orang yang mendukung Israel. Juga aku heran kenapa dengan sebegitu banyaknya kebenaran yang terungkap, kenapa masih ada orang yang membela Israel. Itu otaknya gimana gitu. Otaknya udah konslet mungkin guys. Betul. Oke, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.